Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Insiden yang berlaku di Asrama Tahfiz Darul Quran Ittafiqiyah, Kampung Datuk Keramat turut mengundang simpati pelbagai pihak termasuk JAKIM. Serentak dengan itu juga, mana-mana pihak disarankan untuk tidak menyebarkan sebarang gambar dari tapak kebakaran bagi menjaga aib mangsa serta keluarga. Ketua Pengarah JAKIM Tan Sri Othman Mustafa dalam laman Facebook mengucapkan takziah dan simpati kepada keluarga mangsa. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bertanggungjawab dalam memastikan pentadbiran dan pengurusan tanah perkuburan Islam diselia dan ditadbir dengan baik dan sempurna. Sistem semakan dalam talian e-Pusara antara inovasi yang dibangunkan Jawi sejak Julai 2012 bagi kemudahan pengguna. Maklumat berkaitan kawasan perkuburan Islam, peta kedudukan nombor lot kubur dan paparan gambar batu nisan dengan tepat dan pantas hanya di hujung jari. Sehingga kini, sistem e-Pusara ini menyediakan kemudahan carian data bagi 9 buah tanah perkuburan di sekitar Kuala Lumpur. Antaranya Tanah Perkuburan Bukit Kiara, Alam Damai, Titiwangsa, KL Karak, Sungai Penchala dan Datuk Keramat. Waris yang hendak menziarahi kubur waris, mereka mampu untuk berbuat demikian walaupun tiada maklumat lengkap seperti nama penuh, nombor kad pengenalan atau tarikh kematian. Sekiranya pelanggan kita yang datang ziarah melupai nama penuh almarhum si mati ini, masih kita ada kemampuan. Sebagai contoh, sebut nama Min saja akan keluarlah Muhaimin, Jasmin, Amin dan sebagainya. Dan apabila keluar nama ini, dalam sistem kita akan keluar satu plot number. Data kematian yang terkumpul dalam carian e-Pusara bermula sejak 1980 hingga kini. Semakan boleh dibuat selepas 30 hari dari tarikh pengebumian. Sehingga kini, sebanyak 46 tanah perkuburan Islam terdapat di wilayah Persekutuan, iaitu 27 di Kuala Lumpur, 18 di Labuan dan 1 di Putrajaya. Kaedah yang efektif bagi mendepani dakwah pada masa kini perlu dikaji dalam mendapatkan pendekatan dakwah yang berkesan dan relevan. Pendekatan media sosial atau digital dakwah antaranya perlu diberi perhatian kerana ia sangat sinonim bagi menarik golongan muda. World Assembly Muslim of Malaysia Youth, WAMI, mengambil inisiatif meningkatkan ilmu dan kemahiran dakwah kepada 100 golongan pendakwah muda dalam menghadapi hala tuju pendakwah masa kini. Golongan pendakwah muda pada hari ini, mereka mempunyai cabaran yang sangat hebat daripada sudut aplikasikan ilmu yang dia ada. Diorang mungkin banyak ilmu, tapi macam mana nak menentukan ilmu yang mana dan juga teknik serta kaedah yang mana yang sesuai untuk diri mereka dan juga untuk masyarakat. Beliau berkata demikian pada Multaqa Pendakwah Muda Serantau Muda 2017 di Bangi Selangor yang merupakan antara modul dalam kursus pendakwah muda MyDai. MyDai anjuran WAMI mendapat kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Yadim melibatkan 40 pelajar universiti termasuk dari Indonesia dan Thailand selain 60 pelajar tingkatan 4 dari sekolah menengah sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan. Cabaran ledakan maklumat di hujung jari memungkinkan dakwah secara konvensional seperti ceramah dan tazkirah perlu ditambah baik supaya menepati arus perdana. Kalau kita setakat menghasilkan video dan poster-poster yang biasa tu, saya rasa tu dah banyak dikeluarkan sekarang. Video malah sekarang banyak juga kumpulan-kumpulan yang telah mengendalikan dakwah melalui televisyen, menggunakan pendekatan-pendekatan yang digital juga. Tapi apa yang kita nak hasilkan satu yang lebih menarik perhatian. Tambahnya, penyampaian sesuatu mesej perlu dalam bahasa yang mudah difahami dengan bantuan grafik yang sesuai. Jadi mereka perlukan kepada satu kursus ataupun bimbingan untuk mengenal pasti sumber dan juga bahan, tajuk-tajuk dan sebagainya, ilmu-ilmu yang sepatutnya mereka kuasai di samping metodologi dakwah yang sudah pasti berbeza dengan yang dulu.
kursus pendakwah muda MyDai yang bermula Ogos dan berakhir Februari tahun depan ini memerlukan peserta menghasilkan aktiviti dan produk berasaskan dakwah di sekolah maupun universiti. Kita sebagai duta, orang tengok kita. So nak tak nak bila lepas 6 bulan tu dah dapat macam-macam, dah ada input. So masa itulah tiba masa kata tanggungjawab kita untuk keluarkan output, untuk tunjukkan macam mana cara dakwah yang sebenar. Peluang berdakwah sebagai penggerak masyarakat orang asli PMOA perlu digalas sebaik mungkin. PMOA sebagai ejen dakwah mempunyai cabaran yang besar sebagai da'i menyampai maklumat tepat kepada masyarakat setempat. Justru PMOA ini perlu membina kemahiran dakwah dengan pendedahan menggunakan teknologi masa kini. Sehingga kini terdapat sebanyak 230 PMOA di seluruh Malaysia di bawah kelolaan JAKIM. Peningkatan jumlah golongan saudara baharu setiap tahun telah meningkatkan keperluan pendakwah dalam kalangan masyarakat orang asli. Boleh katakan rata-rata masyarakat kita semua ada internet dan kita nak wujudkan keselesaan pendakwah ini di mana saja dia berada, dia boleh buat dakwah dengan menggunakan instrumen-instrumen yang ada di tangan dia. Tambahnya, bilangan belia orang asli yang mahir berdakwah perlu ditingkatkan kerana keupayaan dan kelaziman mereka mendekati golongan ini dari segi bahasa dan cara hidup. Daripada melalui ini pun kita dapat sebarkan kepada masyarakat asli sebab bukan semua mereka hadir ke surau, bukan hadir ke ceramah. Mereka lebih suka melayan telefon pintar mereka. Jadi bila kita buat buat grup WhatsApp dan sebagainya, mereka akan baca melalui itu, mereka akan dapat maklumat tentang Islam. Salah seorang pembantu penggerak masyarakat orang asli yang telah berkhidmat selama 4 tahun di Kampung Penderas Temerloh mengakui penggunaan media sosial yang meluas kini perlu dalam usaha mengembangkan dakwah. Memang perlu berhati-hati dan berwaspada dengan apa yang kita nak sampaikan, kan? Sebab mereka walaupun tak like, tak komen kita punya posting, tapi mereka tengok, mereka akan lihat, mereka akan baca. Mereka akan membuat persepsi ke atas diri kita sebagai pendakwah. Beliau berkata demikian pada program pembangunan imej da'i orang asli di Kompleks Islam Putrajaya, anjuran bahagian dakwah JAKIM. Selain menitik beratkan penggunaan media sosial, para peserta juga didedahkan dengan teknik berdakwah melalui media massa. Setakat ini sahaja sumbangan berita dari Putrajaya. Kembali kepada Ismail di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan.